Sebab bagi mereka kerja sampah ni adalah sampah, busuk dan juga kotor. Namun bagi kami sampah ni adalah rezeki. Assalamualaikum, saya Masyirul bin Umar, atau boleh kata mesra dengan panggilan Baul lah di daerah Yan ni. Okey, saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Yan. Pendidikan awal saya di Sekolah Kebangsaan Langkah Suka Yan lah, kan. Namun saya belajar ni sampai setakat SPM, tapi boleh kata CJPM nakal masa tu. Okey, saya sudah berkahwin lah, dan mempunyai 4 orang anak. Dan daripada umur 17 tahun merantau ke Kuala Lumpur, duit dalam poket masa tu RM130. Nak survive untuk tak tahu berapa lama, dalam masa RM130, terpaksa tidur di Puduraya selama 2 minggu, di kaki 5 seminggu, bawah tangga masjid. Dan akhirnya saya dapat kerja tolak store dan kedai makan di Chowkit Road. Tapi tempat tidur pun loteng lagi. Lebih kurang macam itulah. Jadi daripada pengalaman kerja satu tempat ke satu tempat yang lain, dan tahun 2003 saya mula masuk ke Putrajaya lah, mula dapat kerja-kerja di Putrajaya. Pada Putrajaya itulah mai ke sini, kira kita pendekkan cerita sepanjang lebih kurang dalam berapa belas tahun. Saya pun dah orang cakap boleh dikatakan dah ada asas apa semua. Jadi saya cuba dapatkan kontrak di daerah Yan, tempat saya sendiri. Kalau boleh kita nak buat satu khidmat kepada masyarakat, kalau boleh kita nak balas budi kita dekat masyarakat yang mana pernah bantu saya sebelum saya pergi ke Putrajaya dulu, kan. Jadi kira niat saya tu Allah Ta'ala tunai. Jadi saya dapat balik ke daerah Yan bila saya dapat kontrak idaman environment. Okey, bila saya balik, kebetulan masa tu beberapa majlis yang saya kebetulan jumpa dengan YB dekat sini lah. Jadi YB ada tanya saya, okey, you dah balik ke daerah Yan, apa yang boleh you bantu masyarakat di daerah Yan? Jadi saya pun beritahu dia, kalau nak mudah, saya ambil warga asing untuk kerja, sebab saya tak payah pening KWSP so apa semua, kan. Jadi kalau kita marah sikit pun kira mereka tak ada masalah. Tapi dengan masyarakat kita ni, kita terpaksa kena berlembut dan kita kena pandai ambil hati diorang, dan kebajikan diorang adalah keutamaan kami masa tu. Jadi saya kata saya akan ambil orang kita. Sebab apa? Dengan adanya peluang kerja yang macam ni, boleh mengubahkan taraf hidup mereka tu sendiri. Maknanya daripada tak ada kerja, ada kerja, daripada tak ada kenderaan, dah boleh beli kenderaan, sebab kita ada masa depan, sebab dia ada KWSP, dia ada sok-sok tu sendiri. Jadi mudahlah untuk mereka nak survive, mereka punya kehidupan. Tapi apa yang saya buat ni alhamdulillah berjaya. Setakat ni ada yang dah buat rumah sampai 4 bilik tidur pun. Ada yang dah bertukar kereta, tukar motor. Jadi nampaklah di situ. Dan saya juga ambil daripada golongan asnaf dan juga orang kurang upaya. Sampai sekarang dia orang kerja dengan saya. Okey, pertama sekali tentang persepsi masyarakat tentang kerja-kerja pembersihan ni sendiri. Sebab bagi mereka kerja sampah ni adalah sampah, busuk dan juga kotor. Namun bagi kami sampah ni adalah rezeki. Lepas tu pula sampah ni juga orang kata apa, boleh menjadikan ibadah kepada kita. Sebab apa? Untuk melestarikan satu-satu kawasan memang dia ada cabaran. Cabaran salah satu yang pernah kami dapat, orang kata apa, bila masyarakat tu sendiri dia tak ada sikap menang-menang kepada kontraktor. Yang kata sikap menang-menang tadi ni, macam contoh dia, macam kita tengah duduk buat kerja di situ,
sepatutnya jadual untuk pembuangan sampah di depan rumah tu belum ada. Okey, depa buang pangkah pokok apa semua. Sebab kontraktor sendiri pun tak sempat sebenarnya. Kalau dengan terlampau banyak, kalau sepokok dia buang, makna kata selori 2 lori. Kita terpaksa buang dia punya rebah di depan rumah. Kan? Tapi depa tetap buang. Ada juga masyarakat yang tak bertanggungjawab tadi, ada segelintir. Tapi dia akan buang sampah-sampah tu terus ke dalam longkang. Bila berlakunya banjir, bila berlakunya hujan lebat, maknanya semua longkang-longkang ni akan tersumbat. Okey. Antara cabaran yang sangat besar dan yang paling besar adalah tragedi Kepala Ayak 18 Ogos, di mana pekerja-pekerja kami sendiri pada ketika tu sedang berada di Titi Hayun, kawasan yang semua satu dunia tengok macam mana tragedi Titi Hayun, dan mereka terperangkap. Kejadian tu berlaku pada pukul 3.45. Dia mula berlaku. Jadi saya nasib baik sebab apa, amaran awal saya dah bagi dekat pekerja pada ketika tu supaya tidak buat aktiviti di tepi sungai, cuma buat pembersihan atas belah sungai 3 hari sebelum kejadian. Sebab masa tu saya dah tengok air terjun Gunung Jerai dah mula, orang kata apa, turun. Air terjun ni sepatutnya dia ada 4 yang kita boleh tengok dengan jelas, tapi pada hari kejadian dia 18 air terjun. Jadi maknanya ada sesuatu perkara buruk akan berlaku. Jadi kita jangkakan Kepala Ayak. Jadi betul-betul berlaku Kepala Ayak. Jadi jam 3.50 pekerja saya dah call saya. Dia beritahu yang dia terperangkap. Jadi saya pun bagi arahan kepada pemandu lori supaya naik selamatkan dia orang dulu dalam ni. Tapi dalam keadaan masa tu bergelumang dengan balak, dengan batu, dengan ayak yang dalam, dengan arus yang kuat. Tapi alhamdulillah dia dapat naik, selamatkan pekerja kita dan turun. Sebab masa tu keadaan sangat kelam kabut lah. Pada kejadian, semua mesin yang ada dalam store, mesin-mesin blower, water jet, pam ayak, semua habis. Kira anggaran lebih kurang 20,000 lah yang hilang. Langsung tak nampak. Tapi selepas pada kejadian, dia punya pera banjir tadi tu, kira tak tahu apa yang kita nak kena buat. Sebab apa? Keadaan longkang bukan saja selut, tapi batu batan duduk ada dalam longkang. Jadi seluruh daerah Yan ni boleh dikatakan yang kawasan yang terlibat ni boleh dikatakan kawasan saya. Titi Bakung, Pekan Yan, Titi Hayun, Seri Perigi. Hak mana kena kawasan saya, semua tertolos. Habis. Pesanan saya untuk masyarakat yang sebenarnya, tanggungjawab pembersihan bukan saja terletak kepada kontraktor tu sendiri. Yang sebenarnya. Sebab apa? Kerja pembersihan ni sepatutnya kita semua kena ambil tanggungjawab ni. Sebab apa saya kata kena ambil tanggungjawab ni? Sebab ini adalah kawasan kita, environment kita. Jadi kita kena jagalah. Kalau kata kita mengharapkan pada satu pihak, maknanya keadaan ni dia jadi berat sebelah. Berat sebelah macam mana? Kita yang sendiri yang buang sampah tu kadang-kadang bukan di tempat yang betul. Tapi kita sendiri yang kritik orang yang buat kerja sampah tu sendiri. Kan? Yang sebenarnya kita kena ada sikap menang-menang. Semua bertanggungjawab untuk mendapatkan satu kehidupan yang sihat, bersih dan juga orang kata apa, ceria. Sama juga dengan pandangan masyarakat tentang macam lori kompakter yang macam kita tengok selalu duk ambil di tong-tong sampah. Bila kita lalu, bukannya orang kata apa, depa ni minta untuk dihargai, disanjung, bukan. Depa tak minta. Tapi apa salahnya kalau kita pergi menyantuni depa? Pergi menyantuni seolah-olah orang kata pergi bagi ayak ke, ataupun bertanya pada depa macam mana keadaan sampah ni. Bukannya kita terus masuk ke dalam media sosial, terus mengkritik kenapa sampah ni berlonggok, sedangkan kita tak tahu. Contoh dia musim perayaan cuti sekolah, jumlah sampah tu luar daripada jangkaan kita, luar daripada biasa. Tapi yang kita dapat hanya makin hamun. Kita tak pernah ni. Bila lalu akan tutup hidung. Itulah masyarakat kebanyakan yang selalu berlaku dekat dalam keadaan kita. Jadi saya harap selepas ni masyarakat lebih membuka mata tentang kerja-kerja pembersihan ni adalah kerja yang paling mulia. Paling mulia. Sepatutnya ramai orang mencuburi dalam bidang ni, insya-Allah.